Tiga, okey. Assalamualaikum, saya Afiq, staf daripada Klinik Kurnia. Hai, saya Atika, staf dari Klinik Kurnia Batu Pahat Johor. Hari ini kami nak terangkan berkenaan dengan penyakit influenza. Yang pertama sekali, pengenalan influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Ejen penyebab virus influenza jenis A, B dan C wujud dalam dua subjenis, H1N1 dan H3N2. Menjangkiti saluran pernafasan, boleh menyebabkan gejala jangkitan yang ringan maupun serius. Boleh mengancam nyawa individu yang dijangkiti. Kejadian wabak kerap kali berlaku semasa musim sejuk. Kejadian wabak juga berlaku sepanjang tahun tanpa mengikut musim yang tertentu di kawasan khatulistiwa. Yang keduanya, cara jangkitan ini. Virus tersebar melalui bawaan udara terutamanya di tempat sesak dan tertutup. Jangkitan ini melalui hubungan secara langsung dengan titisan cecair yang tersebar semasa batuk dan bersin serta tangan yang tercemar. Yang ketiga, gejala-gejala influenza. Kebiasaannya, gejala influenza bermula 1 atau 2 hari selepas dijangkit seperti demam, selsema, sakit pekak, batuk, sakit kepala, sakit badan, sukar bernafas, sedih birit. Kebiasaannya kepada anak-anak. Kebiasaannya juga hanya menyebabkan gejala jangkitan yang ringan pada kebanyakan orang yang mempunyai tahap imuniti badan yang baik. Yang keempat pula, 5 langkah berjaga-jaga. 1. Amalan etika batuk. Tutup hidung dan mulut dengan tisu, tuala atau sapu tangan apabila batuk atau bersin, dan buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Yang kedua, meningkatkan kebersihan diri. Basuh tangan dengan air dan sabun lebih kerap, terutamanya selepas batuk atau bersin atau selepas menyentuh permukaan yang tercemar. Bersihkan peralatan yang biasa digunakan atau permukaan yang sering disentuh. Yang ketiga, jangan berkongsi peralatan peribadi. Elakkan berkongsi peralatan peribadi selain tuala, sapu tangan, sudu dan lain-lain. Yang keempat, social distancing. Murid yang tidak sihat dan mengalami gejala seperti selsema, demam, batuk dan sakit pekak, elakkan ke sekolah dan perlu segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan. Ini kerana mereka berpotensi untuk menyebarkan virus kepada yang lain. Jika seseorang yang menghidap tanda ataupun gejala dan perlu meninggalkan rumah, misalnya untuk rawatan perubatan, mereka harus memakai penutup dan hidung, iaitu mask, dan mengambil etika batuk dan kebersihan yang baik. Elakkan berada di tempat yang sesak dan tidak mempunyai sistem pengudaraan yang baik. Yang terakhir, mengamalkan cara hidup sihat. Tingkatkan daya ketahanan badan dengan mengamalkan cara hidup yang sihat seperti makan secara sihat, rehat secukupnya dan selalu bersenam. Okey, yang kelima, orang yang berisiko tinggi mendapat influenza. Yang pertama, kanak-kanak berumur kurang dari 5 tahun. Kedua, wanita hamil. Ketiga, warga emas berumur 65 tahun dan ke atas dengan penyakit kronik iaitu kencing manis, darah tinggi dan asma. Yang keempat, individu obes. Yang kelima, individu yang mempunyai daya ketahanan badan yang rendah seperti pesakit kanser, pengidap HIV, pesakit yang menjalani rawatan kemoterapi dan lain-lain. Yang keenam, rawatan untuk penyakit influenza ialah menggunakan ubat antiviral, iaitu tertakluk kepada hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh pegawai perubatan yang merawat. Lepas tu, rawatan segera adalah amat penting bagi mengelakkan komplikasi penyakit. Yang ketujuh, cara pencegahan influenza. Cara dia mendapatkan vaksinasi secara tahunan bagi individu yang berumur 6 bulan dan ke atas di kebanyakan fasiliti kesihatan swasta. Langkah pencegahan yang boleh diamalkan adalah seperti berikut. Pertama, amalkan hak kebersihan diri yang tinggi seperti kerap membasuh tangan. Amalkan adab batuk yang baik dengan menutup mulut dan hidung apabila batuk atau bersin, sama ada dengan menggunakan tisu atau penutup mulut dan hidung.
Yang ketiga, buang tisu atau penutup mulut dan hidung ke dalam tong sampah bertutup sejurus selepas ianya digunakan. Yang keempat, jarakkan diri dari individu yang bergejala sekurang-kurangnya dalam jarak 1 meter. Yang kelima, rehat di rumah dan elakkan mengunjungi tempat tumpuan ramai jika bergejala. Sekiranya perlu ke tempat awam, gunakan penutup mulut dan hidung. Okey, yang ke-8, keperluan vaksin influenza diambil secara tahunan. Okey, poin pertama, perlu diambil secara tahunan kerana formulasi vaksin influenza perlu dikemas kini berdasarkan saranan yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO bagi memastikan kandungannya sepadan dengan virus influenza yang dianjurkan menular pada setiap musim. Kedua, disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada struktur virus influenza secara berterusan dan proses ini dikenali sebagai antigenic drift. Okey, kesimpulan dari semua ni, pertama, masyarakat perlu tahu kepentingan vaksin untuk mencegah penularan wabak ini. Kedua, mengambil serius suntikan vaksin yang dianjurkan oleh kerajaan. Ketiga, orang ramai perlu menjadi suntikan influenza sebagai suntikan tahunan. Okey, terakhir, pihak berwajib juga perlu memainkan peranan dalam menyedarkan masyarakat terhadap penyakit ini. So, siapa-siapa yang nak tanya tentang penyakit influenza ataupun nak dapatkan rawatan vaksin influenza, boleh hubungi klinik Kurnia di 0743225518 ataupun boleh WhatsApp di klinik Kurnia di 0112-952-4248. Okay, so korang bolehlah komen dekat kita orang punya live ataupun tanyalah pasal selain berkaitan influenza pun boleh tanya juga. Okay, untuk hari ini kita orang nak cakap pasal private dog. Kalau korang nak tahu, private dog adalah satu program khas untuk mereka yang risau akan tahap kesihatan ibu bapa, keluarga serta diri mereka sendiri. Juga tiada masa untuk ke klinik membawa ibu bapa ke klinik kerana kesibukan kerja. Selain itu, private dog ini juga membolehkan ibu bapa terlalu urus sehingga menimbulkan kesukaran untuk dibawa ke klinik. Kami akan datang ke rumah untuk membuat susulan medical check-up, atau tidak mahu membazir masa dengan menunggu giliran terlalu lama di klinik atau hospital. Keistimewaan private dog ini adalah di mana doktor dan para medik akan datang ke rumah anda untuk membuat sorry, maafkan saya. Okey, sambung tadi kat mana? Untuk buat pemeriksaan kesihatan di rumah anda. Okey, tersambung tadi kat mana? Anda tidak perlu datang ke klinik, anda tidak perlu menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan rawatan. Anda juga perlu hubungi klinik Kurnia di talian 0743222518 atau WhatsApp klinik Kurnia di talian 0112424448 dan staf klinik Kurnia akan terus ke rumah anda. Anda juga boleh join Facebook group private dog untuk maklumat lanjut. Kami melawat sambil melawat. We train, we care. Okey, untuk hari esok, berapa bulan? 17 hari bulan, kami akan berada di Kampung Sungai Dulang untuk event pemeriksaan percuma yang mana umur 40 tahun ke atas dan menerima bantuan sara hidup ataupun mencarum perkeso, bolehlah datang ke yang tadi kami cakap tempat tu. So, siapa-siapa yang berdekatan di situ boleh bolehlah datang ke tempat tu lah untuk dapatkan rawatan percuma. Okey, itu saja.
Assalamualaikum dan selamat petang.